Baik. Bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Allahumma amin. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah makan belum? Dah. Ke simpan perut nak makan nasi ambeng sekarang? Okey, baik. Pertamanya alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah. Allah rezekikan kita bertemu dan bertamu dalam halaqah ilmu. Dan alhamdulillah sampai saya di sini memenuhi jemputan tok guru saya ni, Ustaz Naudi ni. Saya ni kalau dia kata datang, saya kena datang macam-macam mana pun kalau dengan Ustaz Naudi ni. Jadi alhamdulillah saya rasa sangat berbesar hati dapat bersama dengan puan-puan, khususnya sebab kita ni duk bilang hari je nak masuk bulan Ramadan. Berapa hari lagi tadi Ustaz sebut? 3 ni tak tolak tidur, tak tolak makan, tak tolak menyembang kita ni kan. Kalau tolak ni agak-agak berapa hari lagi tinggal? Mungkin tak sampai jam pun kan. Sebab kita orang perempuan ni banyak benda kita nak kena buat. Ni yang datang pagi sini pun saya rasa mesti ada yang pinggan tak basuh dalam sinki, betul tak? Tak ada? Adalah sikit-sikit tu kan, atas meja. Kan? Mesti ada yang datang sini ni baju tak basuh, tak lipat lagi, betul tak? Tak selesai kerja rumah kita. Sebab kerja kita sangat banyak. Kan? Sebab tu ulama sebut ya, Nabi SAW pesan, Nabi kata may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak berikan kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia dengan ilmu agama. Bagaimana difaqihkan kita dengan ilmu agama? Dengan cara Allah ringankan badan dan Allah lapangkan masa kita untuk datang dalam majlis ilmu. Tu syukur alhamdulillah. Walaupun badan kita besar, tetapi bila ringan datang ke majlis ilmu, itu lebih baik daripada orang yang kurus tetapi berat badannya nak datang majlis ilmu. Jadi syukur alhamdulillah ya. Baik, hari ini insya-Allah kita nak bincang tentang tahsin ibadah orang perempuan. Tahsin ibadah ni banyak, sangat banyak. Saya pun saya tulis buku fiqh ni buku kelima saya dah ni. Hak saya buat 2 terakhir dengan Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor ni. Ini dah berapa ya? Berpuluh-puluh soalan fiqh berkaitan tentang orang perempuan. Masalah puasa, masalah apa lagi? Masalah rumah tangga, kan? Hukum hakam kita ni, kalau berlaku perceraian, apa hak-hak orang perempuan tu, semua kita nak bincang dalam ibadah kita ni. Kan, tanggungjawab orang perempuan dalam bab solat, sakit lutut dan sebagainya, macam mana nak semayang, itu semua perbincangan dia. Jadi patutnya kalau nak bincang ni 3 hari 3 malam tak habis. Kita ada masa 2 jam je. Ni semua nak kena kompres. Sebab tu Ustaz Naudi cadangkan supaya saya cerita dulu sikit, nanti puan-puan tanya soalan supaya saya terus menjawab kepada apa masalahnya. Ya? Sebab kadang-kadang bila kita sebut tentang masalah orang perempuan ni, kita ada banyak masalah. Masalah apa? Orang lelaki tak ada penyakit kentut faraj. Kan? Kita ni ada penyakit kentut faraj. Kan, bila kita dah berumur, bila kita dah banyak kali bersalin, bila kita ni pernah mengandung dan sebagainya, kadang-kadang jadi keluar macam apa? Bubble angin melalui ikut depan. Jadi kadang kesian jemaah kita tengah semayang berhenti ambil wuduk, berhenti ambil wuduk. Kita tanya, "Cik, kenapa berhenti ambil wuduk?" "Cik, kentut Ustazah." Mana masalah? Padahal boleh tak semayang sebenarnya dengan kentut tadi? Boleh, tapi ada tata cara dia. Tu kena belajar nanti. Ya? Kalau kita ni darah keluar sikit-sikit, kadang orang ni dah nak menopause. Kan, dia tak keluar banyak macam haid tu, dia keluar sikit je. Kadang-kadang jadi berbenang darah. Ni macam mana nak semayang? Ni Ramadan ni boleh tak tarawih? Sebab kalau kita faham fiqh puan-puan, senang kita nak buat amal ibadat. Tak ada masalah pun. Sebab tu kita kena faham ya, kondisi badan orang perempuan dia tak sama macam orang lelaki-lelaki. Ya, orang lelaki-lelaki dia tak merasakan apa yang kita rasa. Sebab tu Nabi SAW sebut, Nabi kata
idza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwab syi'ti. Nabi kata orang perempuan ni, perempuan jaga 4 benda ni. Idza sallatil mar'a khamsaha, perempuan jaga semayang. Kita jaga tak semayang kita? Jaga insya-Allah. Tapi susah tak nak semayang? Susah tak? Susah tak nak semayang? Tak susah. Tapi masalah-masalah yang mendatangkan akhirnya menjadikan semayang tu susah. Makcik ni sakit lutut lah ustazah. Macam mana nak semayang sakit lutut? Macam mana nak semayang sakit lutut? Fiqh kata, kalau kita nak semayang, walaupun kita sakit macam mana pun, lutut kita tak boleh nak bengkok ke, kena duduk atas kerusi ke, selama kita boleh berjalan, fiqh kata mesti ambil rukun berdiri walau seketika. Jadi mesti berdiri sekejap. Tapi kalau kita ni tak boleh nak bangun langsung, barulah kita duduk. Itu fiqh kata. Kemudian ustazah, kalau tengah duduk semayang, rakaat kedua, rakaat ketiga, perlu tak saya bangun berdiri ustazah? Sebab bila dah duduk tadi, waktu rukuk dan waktu sujud, rakaat kedua kena berdiri tak? Siapa yang mampu berdiri, berdiri. Siapa yang tak mampu, kitab fiqh kata boleh terus duduk. Tak ada masalah. Sebab tu kalau kita mengaji fiqh, kita tak bergaduh dengan orang. Kalau semayang tadi ustazah, saya nak semayang jemaah di masjid, tapi saya duduk atas kerusi. Macam mana kedudukan kerusi dengan orang yang semayang? Macam mana? Kaki dia, kaki depan ke kaki belakang yang sama dengan saf tu? Kaki belakang. Kaki belakang. Kan kita kerusi ni ada 2 kaki kan? Hak belakang tu sama dengan saf. Jadi bila berdiri tu kita ke depanlah sikit. Sebab tu jangan duduk ejas. Ejas pula, setiap kali nak berdiri dia tolak kerusi belakang, setiap kali nak duduk dia tarik kerusi ke depan. Tak payah. Kita letak aja terus begitu. Itu kedudukan semayang dalam keadaan kalau semua kursi lurus, dia semayang orang atas kerusi satu saf contohnya, bagi sama hak kaki belakang dia tu, kaki belakang. Jadi kaki belakang tu sama dengan kaki jemaah yang lain. Ni kalau kita ada line ni kan, kaki belakang tu ya betul. Kaki belakang tu duduk dekat line tu. Bukan di situ. Tengok di mana kaki jemaah, kaki saf jemaah. Macam mana? Ya, kita rokok kena orang depan. Sebab tu kalau orang yang semayang duduk atas kerusi, ya afdalnya adalah dia duduk di hujung sekali, bukan di belakang, hujung. Hujung. Yang maknanya saya bila kita nak rukuk tak sentuh orang. Belakang. Kalau boleh jangan cari yang belakang. Sebab apa? Nabi sebut sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Tapi bukan belakang dekat pintu. Belakang selepas saf laki-laki. Maknanya yang pertama selepas saf laki-laki. Jadi sebab tu kalau kita semayang, satu, orang yang duduk atas kerusi. Kalau boleh ambil yang paling hujung, yang minimum. 2, yang duduk di hujung siapa? Orang yang dia ada masalah pendengaran. Dia nak baca tu kan? Jadi bila duduk kadang-kadang mengganggu. Ada jemaah kita kadang dia kuat sikit kan? Kita jangan marah. Kadang-kadang orang ni macam-macam penyakit. Ustazah, telinga dia tak dengar. Nak buat macam mana ustazah? Suruh dia duduk di hujung sekali. Orang yang ada penyakit-penyakit ni jangan kecil hati pula. Acik-acik duduk ujung sekali, kita pun kecil hati. Esok tak datang masjid dah. Jangan kecil hati. Ya? Kita tahu kita ni ada tak sihat, ada masalah, duduk di hujung. Itu fiqh kata. Ya? Pakai mic orang lain tak dengar. Betul sini tak payahlah ke tepi sikit lah, ke dalam sikit lah maksudnya. Ya, sebabnya kalau kita rukuk, kena orang depan. Okey. Jadi kita ni, dia kalau duduk situ biasa tak kena. ini tak kena. Ini kat depan. Okey, mai sini kursi tu kat saya. Mai sini kursi tu kat saya. Bangun dah ustazah ni, jaga-jaga sekali. Tak apa, ustazah muda lagi.
Tapi kadang-kadang satu itu ada 3-4 orang, softnya cuma ada 2 ke 3. Kalau kadang-kadang ada yang lebih dari. Kalau orang tak ramai, okey. Kalau orang tak ramai, kita jangan orang lain duduk kat sini, kita pula duduk ujung tepi pintu. Jangan. Ini kita sebut dia duduk yang paling hujung, yang minimum memberikan gangguan kepada orang lain. Tapi saya rasa tengok kawasan muslimat kita tu macam luas. Cuma bulan Ramadan ni kadang-kadang dia akan ganggu. Baik, macam mana kita nak adjust? Fiqh ada cara adjust dia. Contoh macam ni. Semayang kita ada berapa rukun? Ada berapa? Sekejap Tes. Kalau saya cakap ni dengar kan? Kita semayang kita ada berapa rukun? 13 ni dia ada 3 kategori. Rukun qauli, rukun fi'li, satu lagi qalbi. Saya tak ada nak tulis Kalau ada saya tulis. Okey, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. 3 ni. Ya. Kita kena faham 3 ni puan-puan. Barulah kita tahu macam mana nak beramal dengan semayang kita. Pertama kita sebut rukun qalbi. Qalbi ni kat mana? Hati. Apa yang duduk kat hati? Niat. Jadi siapa yang buat nota tu tulis rukun qalbi, niat. Yang kedua rukun fi'li. Fi'li ni apa? Buat. Apa yang buat? Pertama, berdiri tegak dulu. Diri tegak. Sebab tu kita kata kalau kita faham rukun semayang, mesti ustazah saya ni sakit lutut sangat, walaupun menggeletar boleh berdiri. Berdiri walau seketika untuk ambil rukun berdiri tegak. Allahu Akbar, angkat takbir, kemudian rasa dah bergegar dah lutut ni. Duduk, tak ada masalah. Dah duduk ni ustazah, nanti nak rukuk macam mana ustazah? Rukun fi'li yang kedua apa? Takbiratul ihram. Tadi dah selesai dah 2. Yang ketiga apa? Rukuk. Rukuk bila dia rukun fi'li, maknanya mesti dibuat walaupun sikit. Rukuk kita macam ni contoh. Rukuk kita macam ni. Baik. Tadi soalan dia adalah kalau orang duduk atas kerusi, kalau dia berdiri, dia akan kadang mungkin akan bersentuh orang depan. Kalaulah jemaah kita ramai penuh, contoh nak tarawih ni kan, mesti biasanya malam minggu pertama tu ramai. Sempit kita dengan orang depan ni contoh. Dia kalau kita rukuk, saya rasa kalau dia duduk line depan tu tak bersentuh. Tapi kalau dia duduk line belakang ni bersentuh. Kalau dia duduk sini, kita boleh rukuk dengan sempurna. Rukuk dengan sempurna ni macam mana? 90 darjah. Kalau kita boleh sampai, kita punya siku kita ni ataupun bahagian kita punya di bawah ni kena dekat kita punya tulang rusuk kita ni. Sampai kita tolak sikit, sini ni tolak sikit, kena kat sini, rapatkan tangan kita ni, insya-Allah dia akan dapat 90 darjah. Bagi yang boleh buat. Yang tak boleh buat, ustazah saya tak boleh, saya sakit pinggang, sikit je, sikit. Walau sedikit mesti dirukuk. Sebab itu rukun. Kemudian dah rukuk, apa? Rukun yang seterusnya i'tidal. I'tidal macam mana? I'tidal macam mana? Hak ni apa hukum dia? Sunat. Jadi siapa yang nak semayang, kadang-kadang kita tak ada hand sock. Kadang-kadang kita pakai baju besar, lengan saloma contohnya. Jangan pakai baju lengan yang besar-besar, dia kata saya tak boleh semayang. Fiqh kata boleh semayang. Pakai baju apa pun boleh. Cuma kena faham rukun semayang. Rukun semayang kata i'tidal. Ni kan, sami Allahu liman hamidah, sepatutnya kita buat begini. Hak perbuatan begini ni apa hukum dia? Sunat. Jadi bila sunat, kalau kita tahu kita tak pakai hand sock, apa kita buat? Tak payah angkat. Duduk daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Tangan kita tak naik atas. Bila tak naik atas, terbuka tak aurat? Tak. Sah tak semayang? Sah. Itu cara dia. Sebab tu kalau keluar pergi mana pun tak pakai hand sock, tak bawa telekung, kita faham rukun semayang, semayang tak ada masalah. Duduk daripada sini, sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak. Lepas tu apa kita sebut? Rabbana walakal hamd. Ramai orang membacakan Rabbana walakal hamd.
Ada satu lagi bacaan yang Nabi suruh baca, apa dia? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kata siapa yang baca, ada 30,000 malaikat yang akan berebut-rebut dan catat amal dia. Dah daripada sini kemudian kita buat apa? Sujud. Tu rukun yang keberapa dah tu? 6. 6 ke 5. Sudah dah kira balik daripada awal Ustazah. 6. 5. Sujud. Ya, kita sujud. Sujud ni orang perempuan kena hati-hati. Orang perempuan punya sujud kita kena rapat. Orang lelaki dia kepak macam tu kan. Kita kena macam ni. Macam ni. Tangan macam ni ke Ustazah, macam ni ke Ustazah, macam ni. Tak kisah tangannya macam mana. Macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Dan orang perempuan bila sujud, ingat jangan sujud atas telekung sendiri. Sujud atas telekung sendiri batal sembahyang. Tapi ada jemaah muslimat dia bijak. Dia ni Ustazah, dia tak sujud atas telekung dia, tapi dia tarik kain telekung orang depan. Boleh tak? Boleh. Tak batal sembahyang dia. Itu namanya bijaksana. Contoh kalau dia tarik, kadang kain orang depan panjang kan, dia tarik sikit dia sujud. Sebab apa? Dia rasa macam kotor je tempat nak sujud contoh. Maka dia sujud atas kain orang. Sujud atas kain orang boleh tak? Boleh. Tak jejas sembahyang dia. Tapi janganlah pula kita tarikkan kawan tu bangun, lodreh kain kawan tu kan. Itu. Lepas tu lagi satu, orang perempuan saya pesan, bila sembahyang kadang kain telekung kita dia gerbang-gerbang ni kan. Tengok kipas banyak ni kan. Bila kita sujud, kalau kita berasa kita duduk atas kain orang, apa kita nak buat? Alihkan. Jangan kita rasa akulah paling khusyuk tak bergerak ni, walaupun orang sebelah dah kepala dah cengini dah. Fiqh kata kalau kita duduk ni, macam kita duduk antara dua sujud kan, kita duduk atas kain orang, jemaah sebelah ni kita dah berasa dia dah macam ni dah. Apa kita buat? Angkat punggung kita, tarik kain dia. Tak ada masalah, tak batal. Tapi Ustazah, saya pernah batal 3 kali pergerakan. Kita yang batal tu macam ni. Contohnya kita berdiri. Ada jemaah yang kosong, katalah dia batal wuduk kan, dia keluar daripada saf, jadi ada kosong. Hak batal tu kalau kita bergerak 1, 2, 3, 4, tu batal. Kalau kita bergerak dengan cara ni kan, 1, 2, 3, kita berhenti. Tapi kaki jangan nak buat macam ni lah kan, orang tengok ni pula kan. Berhenti. Kita berhenti, ada lagi kosong, kita pun bergerak lagi 1, 2, 3, berhenti dulu. Itu maknanya dalam sekali pergerakan jangan lebih daripada 3. Tapi ni untuk mengisi kekosongan saf sahaja. Jangan duk sembahyang seorang-seorang, dia pun daripada hujung sana pergi hujung sini, hujung sini. Dah, ini bukan main-main. Ya. Sujud kat kerusi. Okey. Kalau kita mampu berdiri, kalau dia duduk, tadi dah berdiri dah kan, kemudian dia terus duduk sebab lutut tak bertahan lama. Jadi dia dah duduk dah baca Fatihah ni. Bila dia duduk baca Fatihah, ulama kata yang mesti dibezakan adalah rukuk dan sujud. Maknanya apa? Kalau dia sembahyang dah duduk dah, tak mampu nak berdiri, rukuk dalam keadaan berdiri, maka dia sujud sedikit separuh daripada sujud dia nanti. Sujud kat sini. Nanti sujud kena tolak sampai habis kita boleh pergi. Allahu Akbar kat sini contohnya. Sampai habis. Kemudian duduk antara dua sujud, kemudian baru sujud balik. Okey. Sah dengan syarat dia sebut macam ni. Kalau kita tahu dah sujud kita tu kita mampu pergi kat sini je, kita tak mampu sampai bawah ni, contoh kan, kat sini je. Bila kat sini je kita punya posisi, rukuk mesti dikurangkan lagi. Ni kalau berdiri tegak, rukuk sikit, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tolak sikit lagi, bawah sikit lagi. Mesti ada sedikit perbezaan supaya dibezakan itu adalah rukuk dan satu lagi adalah sujud. Lebih tinggi maknanya
Dia kalau nak kata tak sah tu sebab dia darurat. Darurat tu sebenarnya sah je. Cuma ulama sebut dari sudut kesempurnaan, mesti yang sujud itu lebih daripada rukuk dia. Kalau okey, tak apa, tak ada masalah. Sebab tu puan-puan, kalau kita mengaji fiqh ni kan, sakit apa pun semayang yang penting. Ustazah, makcik ni masuk hospital, macam mana nak semayang? Katil tak menghadap kiblat, macam mana nak buat? Semayang. Walaupun tak menghadap kiblat, ustazah, walaupun tak menghadap kiblat, semayang. Hari ni kalau kita pergi ke hospital, hak sini dekat hospital mana? Banting. 80% orang masuk hospital tak semayang. Macam mana nak semayang, ustazah? Makcik ni duduk atas katil. Duduk atas katil wajib semayang tak? Tak gugur kewajipan semayang. Sampai tahap, kalaulah ustazah makcik ni sedar tapi dia pasang habis wayar-wayar banyak dekat badan makcik ni. Ini semua nak bergerak pun tak boleh. Pertama, kalau ada orang boleh wudukkan kita, spray dekat kita, tolong sapu, spray wuduk. Tapi kalau tak ada orang, ustazah, tak ada orang boleh jaga, nurse pun sibuk, ustazah, bukan nak boleh jaga saya. Fiqh kata semayang walaupun tak ada wuduk. Kalau kita mati, semayang tadi sah dah, hilang hutang kita dengan Allah. Tapi kalau kita tak semayang, dikira kita meninggal dalam keadaan ada hutang semayang. Sah ke ustazah semayang saya tak ada wuduk? Itu namanya solat hormat waktu. Tak boleh lipat. Okey. Tahiyat akhir kita ni duduk okey. Duduk semayang duduk ni ada 3 jenis. Yang pertama namanya duduk iftirash. Iftirash ni macam duduk tahiyat awal. Siapa boleh duduk tu kan? Yang 2 kaki dia tu duduk di atas betis dia. Payah juga nak suruh saya naik panjat atas ni ke? Tak nampak pula sekali. Tak payah duduk sini je. Okey. Iftirash ni dia duduk begini. Tengok hak ni kalau siapa yang boleh buat dalam mazhab Syafi'i. Nampak tak? Ini siapa yang boleh buat? Hak ni hak boleh buat macam ni. Duduk sebelah punggung, atas sebelah kaki kiri, kaki kanan ini ditegakkan. Siapa yang boleh? Yang tak boleh, ustazah tak boleh tekan ni, saya kena duduk macam ni. Boleh tak? Boleh. Sah semayang dia. Ya? Okey. Hak tu kalau kaki duduk macam tu, itu namanya duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Duduk yang kedua namanya duduk tawarruk, mutawarrikan kaedah fiqh panggil. Tawarruk ni duduk tahiyat akhir. Bagi yang boleh duduk tahiyat akhir, begini. Begini bagi yang boleh duduk. Hak ni yang paling sempurna untuk orang yang sehat. Kalau yang sakit, ustazah kaki saya tak boleh tekan kan. Jadi nak duduk macam kakak kita ni duduk contohnya. Ni kakak kita yang hujung ni. Jadi kaki dia biar je hujung macam tu. Sah tak semayang dia? Sah. Sebab apa? Fiqh kata rukun fi'li adalah duduk tahiyat akhir. Maknanya apa? Duduk. Kaedah duduk bagaimana itu ulama kata bergantung kepada kondisi orang tersebut. Kalau dia tak mampu nak tekan, jangan paksa, takut mudarat. Sebab tu fiqh ni dia ikut kemampuan. Dia tak mampu nak duduk macam ni. Satu lagi duduk namanya duduk tarabbu'. Tarabbu' ni duduk bersila. Dia memang ada orang yang tak mampu nak duduk antara 2 sujud, tak mampu duduk tahiyat akhir, dia boleh duduk bersila je. Duduk bersila pun salah satu daripada kaedah duduk dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tak boleh duduk bawah, jangan paksa, ustazah, makcik ni sayanglah tak boleh sujud ustazah, jadi makcik tak nak duduk atas kerusi ni, makcik paksa juga. Jangan paksa. Semayang kita, walaupun dahi kita tak cecah ke lantai, kita duduk atas kerusi, ulama sebut kerana sakit, pahalanya sama. Tapi kalau yang tak sakit, ni lain. Nabi sebut siapa yang semayang duduk
dia akan dapat separuh pahala orang yang berdiri. Siapa yang semayang berbaring, dia akan dapat separuh daripada pahala orang yang duduk. Hak ni untuk orang yang biasa-biasa, yang contohnya semayang sunat. Orang lain semua berdiri, dia boleh dia berdiri tapi dia duduk. Hak tu dapat pahala separuh. Tapi kalau dalam keadaan kita semayang wajib, hak ni je kemampuan kita, buat. Yang penting buat. Sekejap. Mana satu? Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sebab saya pernah ditegur. Masa tu kaki saya tengah lepas mata kan. Memang saya tak boleh duduk bawah langsung, pakai kerusi. Rukuk ke sujud ke, tapi berdiri yang niat tu saya boleh berdiri. Alhamdulillah. Lepas tu kan ada seorang tu, mungkin orang pandai jugalah. Kalau takkan ditegur sebab sembahyang kan. Dia kata, "Makcik, saya nak tanya, kenapa makcik duduk, sujud, rukuk semua duduk? Kenapa kaki saya tak boleh nak turun? Tak boleh ke macam ni? Makcik sembahyang sujud atas angin, tak sah. Kalau nak sembahyang macam tu, bawa bantal, tak bantal. Habis tu saya pergi surau. Takkan nak bawa bantal." Saya cakap macam tu. Ni saya macam mana sembahyangnya Ustazah dulu. Sah ke tak sah? Sebab ada yang cakap macam tu. Okey, baik. Istilah sujud atas angin. Sujud atas angin termasuklah orang yang duduk atas kerusi. Ni dia panggil sujud atas angin lah, ni tak ada benda ni. Sebab tu ada orang kata, tak boleh sujud atas angin, mesti beli ni rehal ke apa yang tinggi sikit kan, sujud. Fiqh ni tidak menyusahkan. Nak buat macam mana, itu kemampuan kita. Fiqh kata yang penting buat. Ini kemampuan kita, buat. Saya rasa puan-puan mesti pernah dengar. Ada ustaz yang kata tak boleh duduk rukuk dalam keadaan duduk, ni tak boleh. Ustaz tu kata rukuk mesti dalam keadaan berdiri begini. Sami Allahu liman hamidah. Sujud macam mana? Sujud pun dalam keadaan berdiri. Saya kata, kalaulah dia paksa badan dia duduk macam ni, tiba-tiba sangkut kat sini, tak boleh nak bangun, macam mana? Sebab tu fiqh ni, kalau kita mengaji, Islam ni agama yang mempermudahkan. Kaedah fiqh sebut ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat membolehkan apa yang tak boleh. Orang biasa tak boleh rukuk dalam keadaan duduk, tapi bila darurat boleh. Sebab tu kita kalau kita mengaji fiqh ni, pertama kita tahu bukan sebab kita nak bergaduh dengan orang, tapi sebab kita nak yakinkan diri kita, betul aku buat ni. Jadi kalau istilah sujud atas angin ni, tak ada istilah sujud atas angin. Fiqh kata itu kemampuan kita, dah nak buat macam mana kaki patah. Hatta kalau perlu kita semayang duduk di bawah, tak ada kerusi contoh, kaki kita melunjur, kita duduk di bawah melunjur, tak ada masalah. Sebab itu kemampuan kita. Cuma yang lain-lain syarat sah semayang itu dipenuhi. Tutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, itu kita jaga. Yang lain tak ada masalah. Sebab kalau kita nak dengar cakap orang, memang banyak orang nak kata, kan, itu tak sah, ini tak sah, kan. Orang nak komplain ni banyak. Jadi kita jangan bergaduh dengan orang. Allah macam dah baik sangat awak ni, jangan. Nabi tak ajar kita bergaduh dengan orang. Kalau orang kata tak betul tu, kita yelah, nanti saya betulkan. Gitu je. Jangan gaduh dengan orang. Kita buat cara yang kita yakin. Okey? Ada lagi tadi? Kejap. Assalamualaikum Ustazah, nak tanya, kalau kita sembahyang berjemaah, salah seorang jemaah tu keluar, jadi sebelah kanan ke sebelah kiri yang patut mengisi ruang kosong tu? Okey, kita sembahyang saf kosong. Ada satu sembahyang saf, ada satu tempat yang orang tu keluar angin. Contoh dia kentut. Kalau kita lah yang kentut, macam mana kita nak keluar daripada saf? Kita keluar terus ke? Macam mana? Allah kentut pula, macam tu ke? Tak ada, tak cakap kita kan. Kita nak keluar macam mana? Adabnya adalah, ni adab bukan wajib. Adabnya adalah kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita keluar daripada saf. Nak keluar daripada saf tu jangan langkah orang. Kalau kita langkah, Nabi larang. Langkah tu maknanya kita kat sini kan, kita langkah, apa orang pergi kat sana. Hak yang paling baiknya adalah keluar ke belakang.
Kita berdiri kat sini kan, tengah-tengah saf. Belakang kita ada 2 lagi saf. Hak yang paling afdalnya adalah kita pusing kot belakang, orang di belakang kena buka laluan. Buka laluan macam mana? Injak sikit je. Jangan dia duk buat lagu tu pula, tak payah. Ni dia berdiri, dia anjak sikit je. Orang belah sana pun anjak sikit supaya dia boleh buka laluan. Kalau dia lalu kot depan orang, hak tu Nabi larang. Nabi tak bagi. Jadi sepatutnya kalau kita belajar fiqh, dia mesti lalu kot belakang. Baik, tinggal ruang kosong. Siapa nak isi? Kiri ke kanan? Yang sikit bergerak kepada yang ramai, tak kira kiri atau kanan. Tapi kalaulah ni Ustazah di tengah-tengah ni, hak kat sini panjang, hak kat belakang 2 saf, mana yang afdal? Yang afdal adalah orang belakang naik memenuhi ke depan. Itu kalau orang belajar lah. Tapi kalau tak belajar, biasa kita suruh yang sikit kepada yang banyak lah. Itu cara dia. Okay, alright. Ni nak tanya, apa ni, kalau kita sembahyang fardu kita boleh buat cara yang sempurna lah, maknanya boleh. Tapi bila sembahyang sunat, kita buat duduk sebab kita nak jaga solat yang fardu lah. Maknanya ialah macam tadi Ustazah bagi tahu, kalau sembahyang duduk separuh, duduk separuh daripada pahalanya lah. Bukan kita ngira pahala lah, tapi cuma nak tahu je. Okey, baik. Kalau kita ni, kita normal, kita boleh sembahyang berdiri apa semua. Cuma kadang-kadang bila badan kita terlalu banyak bergerak, dia akan efek contohnya pada kesihatan kita. Jadi bila nak sembahyang sunat, kita nak duduk, boleh tak? Fiqh kata boleh, tak ada masalah. Cuma ganjaran pahala, Ustazah saya dapat separuh. Hak ni sebenarnya itu hanya numbers yang ulama sebut. Selebihnya serah pada Allah Ta'ala. Kita hak semayang penuh ni pun belum tentu lagi dapat markah full pun. Jadi sebab tu yang penting pada saya, kalau tak mampu nak berdiri, duduk. Yang penting buat. Daripada kita tak buat langsung. Contoh tarawih. Datang tarawih nak buat, semangat nak buat, tapi badan tak berapa kuat, umur dah bertambah dah. Jadi apa kita buat? Semayang duduk. Yang penting kita buat. Kadang-kadang orang perempuan dia ada masalah kentut faras. Bila kentut faras ni, bila kita duk bergerak, abdomen kita ni ditekan, angin akan keluar. Jadi kadang-kadang kita pun bila angin duk keluar, kita berasa tak selesa. Bila berasa tak selesa, fiqh kata boleh terus semayang duduk daripada awal sampai habis, silakan. Supaya apa? Nak meyakinkan kita, ialah bila kita duduk ni, kita punya kemaluan tu dia tetap. Jadi dia tak terbuka tutup, tak terbuka tutup. Jadi tak berasa angin keluar. Kalau itu lebih selesa dan lebih khusyuk untuk semayang duduk, tak ada masalah. Itu. Cuma janganlah pula tarawih kali ni habis semua jemaah muslimat duduk. Heran pula jemaah muslimin. Ajaran Ustazah Nazirah katanya. Jangan gitu. Siapa yang mampu berdiri, ya? Okey, ada lagi? Berdiri. Kalau dia dalam keadaan berdiri, dia berdiri. Kalau dalam keadaan duduk, dia duduk. Di posisi mana yang dia batal wuduk tadi. Tapi bagi salam ni tak wajib. Dia panggil adab. Nak keluar daripada solat. Kalau dia terus keluar je, boleh secara hukum. Tapi nak beradabnya, kita bagi salam. Itu kaedah dia. Okey? Salam. Tak nak buka, okey. Okey. Kalau kita dah pusing belakang ni, jemaah kat belakang tu buat tak reti je kan, khusyuk dia semayang contohnya. Macam mana kita nak buat? Gitu. Jangan buat gitu. Macam mana kita nak buat? Kalau kita dah bergerak setapak, dia masih tak membukakan laluan, macam mana? Ini pandangan saya. Kadang kalau kita ada sejadah, ambil sejadah kita tu diletakkan di depan orang yang semayang ni. Kita letak sebelah ni sambil kita berjalan. Supaya ada sutrah dia panggil. Penghadang kita dengan orang yang semayang tadi. Kalau tak ada, kain semayang ada kan? Buka kain semayang. Buka kain semayang kita, letak di setiap laluan hak kita nak lalu nanti. Itu kaedah dia. Lalu kot depan, kalau orang belakang tak buka. Itu kaedah dia.
Lalu sambil bawa kain supaya kain kita tu menjadi penghadang untuk kita tak lalu depan orang semayang. Hak tu je kaedah dia. Okey. Ada lagi? Ni belah sini senyap je. Belum lagi. Kejap. Satu. Okey, kita datang lambat. Orang lain dah penuh saf dah. Jadi kita duduk seorang di belakang. Macam mana kita nak buat? Kita pergi dekat saf yang paling hujung. Sama ada kiri atau kanan, kita tepuk orang yang di hujung. Tepuk, cuma orang tu kena mengaji lah pula. Kena dia tahulah. Dah tepuk-tepuk dia pula beralih. Kenapa? Sudah batal dengan semayang-semayangnya kan. Ini tapi insya-Allah ni semua hak kaki-kaki masjid kan. Lepas ni kalau orang tepuk kita, bergerak selangkah ke belakang. Orang tepuk kita, berasa orang tepuk, kita pun langkah ke belakang untuk membuat saf yang baru dengan orang tu. Jangan ambil di tengah nanti dia bergerak, ambil di hujung. Ambil di hujung. Maknanya orang hujung tu dia tak ganggu dah lah. Cuma jangan pula dia buat trik. Kita tepuk dia langkah ke belakang, kita pula ambil tempat orang tu duduk belakang seorang-seorang. Jangan. Kita tepuk dia tu ni. Buat saf yang baru. Contoh, Ustazah, saya berasa ada orang tepuk saya pun langkah ke belakang. Langkah-langkah tak ada orang pula dah. Macam mana nak buat? Ambil tempat balik. Itu cara dia. Jangan duk sudah tak ada orang ni, kita pun batal semayang. Ingat, jangan bercakap. Semayang ni keluar walau sikit perkataan, batal walaupun satu huruf. Ada ke satu huruf yang batal? Ada? Huruf apa? Pertama, orang Kelantan, gi. Suami dia tanya, nak pergi tak ni? Gi. Gi je batal. Orang Kedah, nak pi tak ke Nuri ni? Pi. Batal walau pi. Orang apa ni, suami kita contoh duduk kat luar. Semayang ke tu? Contoh. Kita penjawab ya batal. Contoh suami kita duduk sembang-sembang, tiba-tiba kita tersampuk oh pun batal. Ustazah, saya ni tak tak pi, tak K, contoh kan. Tapi contoh saya letak telefon kat tepi, cucu saya nak datang ambil, saya pun Allahu Akbar, tak bagi dia ambil kan. Kita kuatkan suara kita, boleh tak? Ni dia boleh, tapi ulama kata jaga-jaga, hati-hati, dia duduk kat wilayah syubhah. Apa ni, cara-cara nak berkomunikasi. Tapi kalaulah cucu kita, contohlah cucu lah kot kan, ke ada yang nak beranak lagi? Tak ada lah kan, cucu lah kot kan. Katalah anak ataupun cucu kita datang, kita tengah duduk semayang ni, kita jaga cucu kan. Nek buka keropok nek. Contoh kan. Sebelum buka, nek nak makan keropok boleh tak? Kita tengah semayang ni, boleh tak kita jawab dengan dia? Boleh. Tapi jangan jawab boleh, janganlah jawab boleh, batal. Nek nak makan keropok boleh tak? Kita angguk. Boleh. Tangguk, senyum kat dia, boleh, dia faham lah tu. Kan. Jadi dia pun pergi, dah kata boleh makan keropok, dia pun pergi ambil keropok. Nek buka keropok. Tengah duduk semayang ni, boleh tak kita buka? Fiqah kata boleh. Dia datang bawa kat kita kan. Bawa kat kita, kita buat macam mana? Kita dah pegang tangan kita kepit di sini kan. Pegang, kita koyak, buka, kita hulur kat dia. Kemudian kita sambung semayang. Boleh? Fiqah kata tak batal semayang. Cuma jangan pula duk ajar lah. Lepas ni setiap kali nenek semayang, setiap kali tu buka kopok kat abang. Sudah dah lah, tak ada kerja semayang duk buka kopok. Okey? Ada lagi tadi ni? Sekejap. Ustazah, minta maaf. Apa ni? Sekejap, yang depan dulu. Kejap. Bila kita nampak ada yang duduk atas bukit, duduk di sini, makna berlapikkan kaki. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal yang saya tunjuk tadi. Yang saya tunjuk tu maknanya punggung diletak atas paha kiri, begini, kaki ditegakkan. Ini paling afdal. Tapi kalau tak mampu, buatlah cara yang kita mampu, tak ada masalah. Fiqh kata boleh. Okey? Okey Ustazah, minta maaf ya. Sebab saya pernah batal ke tak saya tak tahulah Ustazah. Macam mana Jana? Kakinya ni lepas patah. Bila berdirilah kan. Bila terasa macam bunyi kan, cekluk macam itu, saya pula aduh.
Aduh. terus duduk. Ah. Batal Ustazah. Okey. Kalau kita jawab aduh. Walaupun tak sengaja kan. Okey. Kalau tak sengaja aduh tak batal. Kita tiba-tiba meletup. Pum, aduh. Aduh hak pertama tak batal. Aduh itu batal. Aduh hak bersama tak sengaja tak apa. Contohnya saya pernah ada sembahyang Jumaat di sebelah saya ni tiba-tiba hoi. Tiba-tiba hoi pula dah. Rupanya dia macam tertidur waktu berdiri tu, kemudian dia terjerit. Batal tak? Tak batal. Fiqh kata tak sengaja tak batal. Kalau was-was berhenti. Dia kaedah was-was ni kalau kali pertama berhenti. Tapi kalau kali kedua jangan layan. Was-was macam mana? Contoh, kita semayang kan, tadi ni wuduk sah ke tak sah Kali pertama kita berhenti, ambil wuduk yang baru. Tapi kalau lah semayang lagi, kali kedua datang pula, tadi sah ke tidak? Kali kedua jangan layan. Hak kali kedua tu ulama sebut ni gangguan syaitan. Sembahyang ikut makmum. Semayang Ikut makmum. Tapi saya sekali-sekali lah tak ada kerap kena. Tapi dalam saya dah sujud tu, yang selalu kena subuh. Tapi saya rasa dalam sujud tu nak bangun, imam dah naik. Saya nak naik ni macam kepala saya macam pusing. Jadi saya macam lambat betul sampai imam dah baca lagi kan, saya baru nak bangun. Kalau saya terus bangun memang saya terbalik. Tapi lambat saya bangun, baru saya bangun boleh ke? Okey. Tapi rasa pusing lah memang masa tu. Okey. Pertama, kalau kita rasa pening, duduk je. Tak perlu berdiri pun. Satu, kalau kita rasa pening tak boleh nak berdiri, teruskan dengan berdiri, duduk. Yang kedua, kalau kita lambat daripada imam, fiqh kata jangan lambat 3 rukun daripada imam. Tu imam dah sujud dah ni, kemudian kita ni berasa tak larat, lambat sikit. Tu imam berdiri, dia baca Fatihah 1 rukun. Kemudian dia rukuk 2 rukun. Dia iktidal 3 rukun. Kita tak bangun-bangun lagi dia iktidal, kita tak dapat sembahyang jemaah tadi. Dia jangan 3 rukun. 3 rukun ni paling kritikal orang perempuan bila? Waktu sujud terakhir. Kadang kita sujud lama. Sembahyang jemaah jangan sujud lama-lama sehingga lambat 3 rukun berbanding imam. 3 rukun waktu sujud terakhir tu dia dekat tau. Kita sujud, tu imam bangun duduk tahiyat akhir 1. Dia mula baca tahiyat akhir 2. Dia baca selawat 3. Dia dah masuk kama sallaita ala Ibrahim, kita tak bangun lagi, kita tak dapat sembahyang jemaah tadi. Tu. Sebab tu sembahyang jemaah ni imam bangun, kita mesti bangun. Jangan lambat. Kecuali pada orang yang sembahyang, kita sebut di awal sembahyang. Makmum ni dia ada 2 jenis. Kan? Makmum muafiq, satu lagi makmum masbuk. Kan, makmum muafiq ni maknanya hak sama-samalah. Siapa-siapa yang sampai tu imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, dia angkat tangan. Hak ni namanya muafiq. Tapi siapa yang tu imam dah semayang, dah habis dah surah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu imam dah habis dah, kita baru sampai. Tu imam rukuk, kita baru nak angkat takbir Allahu Akbar. Ini namanya masbuk. Bagi makmum yang muafiq, yang sempat ikut imam daripada awal ni, kalau tu imam baca Fatihah, kita imam dah habis, kita tak habis lagi Fatihah, tu imam pula baca Fatihah laju, ya Allah contohnya kan, dia baca Fatihah senafas je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tak habis suara saya. Dia sampai hujung. Dia baca satu nafas. Dia baca satu nafas, kita ni pula jenis Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah kita ni nak lambat nak baca. Jadi tu imam dah habis baca surah, tu imam rukuk. Kalau kita muafiq, kita wajib habiskan Fatihah. Mesti dihabiskan. Habis Fatihah dan pastikan jangan lambat 3 rukun daripada imam. Habiskan Fatihah ni, cepat-cepat habiskan Fatihah. Kemudian kalaulah kata kita ni tu imam dah sami Allahu liman hamidah, kita baru habis Fatihah kita. Kalau kita muafiq, ulama sebut kita dapat rakaat tersebut.
Maknanya kalau kita lambat sikit daripada imam dengan syarat kita muafiq. Tapi kalau kita masbuk, orang masbuk tak habiskan Fatihah. Kita sampai tu imam dah Allahu Akbar. Apa kita buat? Kita ni baru sampai ni, apa kita buat? Kita terus angkat takbir pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar untuk rukuk. Mesti sekurang-kurangnya 2 takbir. 1 takbir tak sah semayang. Kita datang Allahu Akbar, kemudian kita terus rukuk. Hak ni tak sah. Dia mesti sekurang-kurangnya ala qadri subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar rukuk. Siapa-siapa yang dapat rukuk bersama dengan imam, walaupun dia tak sempat baca Fatihah, bila dia masbuk, dia dapat rakaat tersebut. Okey. Alright. Lagi? Dah sini? Tak ada dah. Ya. Sesama atau batuk, lepas tu nak buang dia punya tu. Hingus kita. Boleh ke? Okey. Kita semayang tengah duduk semayang, ni hingus pula tak berhenti. Hingus yang awal yang meleleh-leleh tu kan. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ustazah, kalau saya lap je dengan telekung saya, sah tak? Sah tak? Sah. Sah. Kalau kita buat macam ni. Tapi kalau kita ada tisu kita ambil, kita ni, lepas tu kita tak sebelah, sah tak? Ini lebih baik. Siapa yang ada tisu itu lebih baik. Tapi kalau yang tak ada tisu, yang pakai je telekung, dia ni dah meleleh-leleh tapi dah masuk ke mulut baca Fatihah pun tak ingat dah ni kan. Lap. Jangan tunggu. Lap. Tak ada masalah. Ustazah, nanti kan kalau dah habis macam mana? Dah habis semayang, nanti tukarlah telekung baru. Janganlah sekali semayang maghrib pun dah telekung tu dah berpeta-peta, dah semayang isyak pun telekung yang sama. Pakai telekung yang baik-baik nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ya. Kahak? Kahak dengan tisu boleh? Tak ada masalah. Okey, kahak dengan telekung. Okey, kalau kahak tak ada lah, orang high twist ini tak ada lah kan. Hingus lah kot, mungkin dia seh orang Malaysia ni. Dia seh kan. Okey, kalau terkeluar contoh jangan imagine nak muntah pula. Orang perempuan ni dia tak boleh, dia overthinking. Orang sebut dia dah bayang lama dah tu orang perempuan kan. Katalah kita tak tahan sangat, kita pun lap kat sini. Boleh tak? Boleh. Tetapi dia tak sama dengan puasa. Semayang kalau kita kahak tu kena kat sini, dia tak najis. Dia tak najis. Maknanya nanti kita dah selesai semayang, kita basuhlah kahak tu. Semayang tak jejas. Tapi kalau puasa, siapa-siapa yang ada kahak, katalah dia dah keluar kat lidah, kalau dia telan balik, batal. Semayang tak apa. Terkena? Buat ada? Okey. Ini mak-mak kan tengah-tengah hari semayang, kadang baju dalam pun tak pakai kan. Semayang je gitu dia, apa ni, cowboy kata kan. Okey. Sah tak semayang tak pakai baju dalam? Sah tak? Sah ke tak sah? Oh, ni duk biasa buat lah ni, dia semangat kata sah ni. Okey. Alright. Dia balik kepada syarat sah semayang. Syarat sah semayang ada berapa? 4. Yang pertama, masuk waktu. Yang kedua, bersih daripada najis dan hadas. Bersih pada tempat, pada pakaian semayang, pada apa lagi satu? Diri, badan dan juga tempat semayang. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, tutup aurat. Tutup aurat ni, kalaulah kain telekung kita tebal, sah. Tapi kalau telekung kita cotton, pasal tak ada cotton yang jarang-jarang, kita berjalan pun boleh nampak ni kap B ke kap C ke kap D ni, itu tak sah. Tapi kalau kita semayang, maknanya telekung kita tebal, boleh, tak ada masalah. Ustazah tengah-tengah semayang tu bersentuh pula dah. Contoh kan. Kalau tangan kita yang sentuh tak batal. Tapi kalau tangan suami sentuh, itu batal itu kalau suami lah. Kalau suami.
Kalau kita tak ada masalah. Ada satu jemaah laki-laki dia pernah tanya saya. Kita buat macam ni lah ramai-ramai kan, masya-Allah. Dia tanya dengan saya, "Ustazah, suami isteri saya ni semayang tak pakai baju dalam. Jadi dia dah tua dah Ustazah. Bila semayang tu bergerak-gerak dia punya payudara ni. Sah ke tak sah Ustazah? Sebab Ustazah kata tadi 3 kali je. Ini lebih pada 3 kali. Ya Rabbana." Saya pun tanya dia. Dia semayang dia pakai seluar dalam tak? Laki-laki kan? Dia semayang dia pakai seluar dalam. Dia kata tak pakai juga Ustazah. Fiqh kata yang 3 kali itu adalah anggota besar. Tangan, kaki, badan, itu anggota besar. Tapi kalau yang kecil-kecil ni tak jejas, termasuk tangan kita. Siapa yang gatal? Ya Allah ya Tuhan, semayang ni lah gatal, betul tak? Tak semayang tak gatal pun. Dia gatal sini, dia gatal sini. Jadi kita nak garu. Garu kita tu contohlah gatal kat sini. Kan kita angkat tangan sekali. Ni dia kira 1. Hak ni nak garu 15,000 pun tak apa. Ni tak jejas. Ada orang tu garulah 3 kali. 1, 2, 3 berhenti. 1, 2, 3 berhenti. Ya Allah, bila masa nak habis garunya tu, garu je tak ada masalah. Hak tak boleh ni hak ni. Kejap-kejap dia macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Lebih 3 kali batal. Tapi kalau anggota kecil tak ada masalah. Sebab itu kalau kita semayang, perhatikan. Orang bila dia tahiyat, ada orang jari dia macam ni. Ada orang jari dia macam ni. Ada orang jari dia macam ni. Pernah tengok tak? Ni kan, hak dalam kalangan kita ni. Mazhab Syafi'i kita angkat sekali je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita pun letak mazhab Syafi'i. Kemudian jari kita macam tu. Ada mazhab yang dia macam ni. Setiap kali bertemu kalimah Allah dia akan angkat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah asyhadu an la ilaha illallah Allah tu dia akan angkat. Ada juga mazhab yang dia pusing. Pusing. Sah tak semayang dia? Sah. Sebab apa? Dia hanya anggota kecil. Cuma kadang-kadang kita lah orang semayang, orang jemaah ni, apa pula yang digolek-golek di bawah telekung tu. Ni saya pesan kat semua muslimat nah. Semayang jangan tengok orang. Semayang tengok tempat sujud. Islam kata orang perempuan ni dia tak sama macam orang laki-laki. Orang laki-laki dia tengok naik ke syahwat. Dia tengok ni kita ni pun kan, kadang kita rasa kita pakai tudung labuh dah. Saya dapat kes. Saya duk buat runding cara dengan pemulihan keluarga dan juga pemulihan akhlak anak-anak. Saya duk di kerja saya lah. Jadi kadang-kadang datang orang lelaki kan, Ustazah saya hari-hari mandi wajib. Saya pun mandi wajib. Saya tak tahan bila tengok ni muslimat pakai tudung tu kan. Bila dia lepas ke bawah, pakai tudung satin nampak bentuk badan. Jadi dia naik syahwat. Dah kalau macam tu salah siapa pula? Salah pakai tudung satin ke salah orang yang tengok? Tengok kan, semua kata yang tengok tu kan. Memang orang perempuan sentiasa betul, tak pernah salah orang perempuan ni kan. Saya kata kat dia, orang laki-laki kena tunduk pandangan sebab bila dia tengok naik syahwat. Kita orang perempuan, kenapa Quran sebut yaghdudna min absarihinna, Quran sebut. Orang perempuan kena tunduk pandangan juga sebab apa? Kita kalau tengok, kita tak naik syahwat. Tengok, tu imam pakai seluar pendek, naik syahwat tak? Ya Allah kan, tak ada naik syahwat, menyampah tengok orang pakai seluar pendek kita kan. Tak ada, naik syahwat, tak ada kan. Orang perempuan, mata dia tengok, dia pergi ke mana? Ini Khadijah Thailand. Siti Khadijah tudung, dia tengok telekung orang kat depan ni. Ini Vietnam punya ni. Kan? Ni dia tengok tu. Dia ni baju kala hijau, kain kala merah, apa tak matching ni. Tu orang perempuan. Kadang-kadang dia tengok sampai tembus kat tu imam depan. Tu imam ni semalam pakai jubah ni dah, hari ni pakai jubah ni lagi tak tukar jubah ke tu imam ni. Ni datang ni tengah duk semayang baca Fatihah ni. Sebab tu orang perempuan kena tengok di bawah. Jangan tengok orang sebelah, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Yang tengok tu yang jadi duk nampak kenapa pula dia duk bulat-bulat. Yang tengok tu kaki dia tak betul. Semayang
tinggal. Tengok dekat tempat sujud je. Nah, sebab kita ni, sains kata konsel kita kat mata kita ni dia aktif berbanding orang laki-laki. Sebab tu orang perempuan, dia kalau kita tanya orang perempuan dengan orang laki-laki, kalau kita tanya hijau orang perempuan sama tak dengan hijau laki-laki? Tak. Hijau orang perempuan dia ada hijau apa? Hijau pucuk pisang, hijau lumut, hijau apa lagi? Mint green, emerald green. Lagi apa lagi? Turquoise. Itu kan, mint green. Itu belum lagi biru. Tahun ni raya baju apa? Kita biru tahun ni navy blue. Itu kan, navy blue, baby blue, dark blue, semua hak blue tu orang perempuan dia lain. Dia kalau orang laki-laki, biru tu biru je. Abang tu warna apa? Biru. Tu bukan warna biru, tu dekat-dekat nak purple kita tengok kan. Tu mata orang perempuan dia tak sama mata laki-laki. Sebab tu orang perempuan tudung dia dekat rumah berlambak. Sebab apa? Dia tengok tak matching, bang tak ada tudung, beli tudung baru. Padahal dalam rumah tu, ya Allah, satu almari. Mai saya nak ajak semua ni nak datang bulan Ramadan ni puan-puan kan. Dalam rumah kita ada banyak ada baju dalam almari. Banyak. Kalau banyak bulan Ramadan ni saya nak ajak, kita kelah-kelah asing-asing balik baju mana yang dah setahun tak pakai, hak tu jangan simpan dah. Hak setahun duk lipat elok tak bergerak. Ustazah nanti saya kurus balik. Tak ada istilah kurus balik dah. Hak mana hak tak muat tu asing bulan Ramadan ni bagi himpun buat bagi kepada orang yang miskin. Mesti. Sebab apa puan-puan? Ulama kata baju yang kita tak pakai, kita mati dia akan minta pertanggungjawaban dengan kita. Aku dulu waktu aku hidup di dunia, waktu aku di dunia, ya Allah, dia tak guna pun aku untuk bagi kepada orang lain. Dia simpan je. Kita nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Sebab tu baju kita kalau elok, ambillah elok-elok ni asing, bagi kepada fakir miskin. Ada banyak persatuan-persatuan yang buat kutipan baju sekarang. Bagi. Jangan simpan. Simpan yang agak-agak kita nak pakai. Itu pun kalau kita mati, pesan dengan anak-anak kita, baju-baju mama nanti kalau mati sedekahkan, pesan. Ya? Okey, ada lagi? Okey, Ustazah nak tanya ni. Saya lah, bagi saya perempuan yang lain saya tak tahulah kan. Memang saya ada simpan baju banyak. Kalau 5 tahun, 6 tahun, tahun 93 pun ada. Tapi saya niatnya nanti kalau saya dah tua tu, memang saya tak pernah pergi banting beli baju, tak ada. Kalau anak belikan saya pakai, kalau tak ada itulah saya ganti baju yang itu. Nanti kalau dah lama tak pakai, saya basuh, kemudian saya pakai lagi. Boleh ke tak? Macam itu sah. Niatnya saya nak pakai sendiri, insya-Allah kalau panjang umur. Okey, itu tadi saya sebut. Kita simpan yang kita nak pakai je. Tapi kalau yang dah lama tak pakai, nak pakai bila pula? Tahun depan. Hak yang lama-lama dah tu sedekah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, dia ada satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikira kebaikan kamu dalam diri kamu sampailah kamu sedekahkan benda yang paling kamu sayang. Quran sebut. Jadi kalau kita ada baju yang paling kita sayang, yang dah lama tak pakai, Quran sebut hak ni paling baik kita bagi. Sahabat Nabi namanya Abu Talhah Al-Ansari, bila Nabi baca ayat tadi, langsung Abu Talhah berdiri. Ya Rasulullah, dia kata. Turun je ayat tadi kan, ayat infak tadi, dia berdiri. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada satu kebun namanya Bayruha ataupun Bi'runha. Hari ni kalau puan-puan pergi ke Madinah, ada lagi kawasan tinggalan itu. Dia kata, kebun aku ini sangat luas, hasilnya sangat banyak. Bila turun ayat tadi, dia sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, aku wakafkan, aku berikan kepada engkau semua kebunku ini untuk kau gunakan seperti mana yang Allah Ta'ala arahkan. Kebun dia tu, bila Nabi dengar je dia sebut begitu, Nabi sebut, zalika malun rabih, inilah harta yang paling menguntungkan kau. Bila dia wakaf, itulah wakaf pertama dalam Islam. Hari ni kalau puan-puan pergi umrah, pergi ke Makkah, daripada pintu 21, kalau masuk ke pintu 21, 22, 23 tu masuk ke dalam sikit, dia akan ada 3 bulatan besar. Dia buat bulatan je.
Bulatan besar, salah satu bulatan tu dia timbunan daripada telaga dulu. Perigi. Perigi tu sekarang dah tak jadi perigi, tapi ditimbun dan dibuatkan satu bulatan tanda tinggalan itu sebahagian daripada kebun Abu Talha Al-Ansari yang dia wakafkan, hari ini kekal menjadi tinggalan sejarah. Jadi kalau ada harta-harta kita yang masih elok, yang masih baik, yang mana boleh sedekah kita sedekah, yang mana boleh wakaf kita wakaf. Sebab kita mati, kalau anak tak ingat kat kita, wakaf inilah yang akan kekal membantu meluaskan kubur kita. Sebab anak kita puan-puan tak ada jaminan ingat kat kita. Hari ni pun boleh tengok anak kita dah sibuk bekerja, berumah tangga apa semua, dia telefon kita hari-hari tak? Tak ada kan? Anak dengan mak dia tak sama tau. Kalau anak dia ingat juga kat mak, tapi kadang-kadang dia lupa bila dah sibuk dengan kerja dengan keluarga dia. Tapi kalau mak, hari-hari dia ingat pada anak. Dalam rumah tu dia tengok ada telur kat dapur, teringat anak bongsu suka makan telur. Digoreng-goreng telur, bawa ke meja, duduk kat meja, nampak anak sulung suka duduk kerusi ni. Anak nombor 2 duduk kat sini makan telur dia tadi. Dah makan telur, pusing tengok kat sofa, terbayang dulu kecil-kecil dia berlari kat sini anak-anak kita. Mak, betul tak mak? Mak ni anak sentiasa duduk kat pandangan mata dia. Tapi kalau anak belum tentu. Anak puan-puan yang kita bagi makan, yang kita hantar sekolah, yang kita sudah kahwinkan mereka ini, tak ada jaminan dia akan mandikan jenazah kita, dia akan cebokkan punggung kita bila kita sakit. Tak ada jaminan. Sebab tu hidup jangan bergantung dengan anak. Bergantung dengan anak, anak tak nak jaga kita, kita akan kecewa. Tapi hidup bergantung dengan Allah, Allah akan susul kehidupan kita puan-puan. Allah Ta'ala akan susun. Sebab tu saya suka nak ajak puan-puan, selagi ada hayat di kandung badan, kalau kita boleh datang majlis ilmu, datang. Jangan harapkan amal daripada anak. Kalau kita boleh sedekah, sedekah. Jangan harap duit daripada anak. Kalau kita boleh wakaf, wakaf. Sebab hak ni nak tolong kita. Saya dah banyak mandikan jenazah. Saya kongsi kat puan-puan kat sini, dan biasa saya kongsi di mana-mana. Saya mandikan jenazah di Putrajaya puan-puan. Ada satu jenazah mak, usia dia 59 tahun. Dia kerja krani di kerajaan punya premis lah, kaki tangan awam. 59 tahun. Dia ni bukanlah kaki masjid pun. Laki dia pun sama, tak adalah kaki masjid sangat kan. Tapi setiap kali saya buat kelas Quran percuma di Putrajaya tu, dia Selasa ada. Dia tak datang duduk kat depan, dia kat belakang, sandar kat tiang kat belakang tu. Janganlah tengok orang belakang, tak apa, yang nak sandar tu biarlah dia sandar. Okey. Dia selalu duduk belakang, hujung je. Cakap pun tak banyak. Tak maknanya tak menyerlah lah dia ni. Hari dia meninggal hari Selasa. Suami dia telefon, Ustazah, bukan, hari dia sakit tu hari Selasa. Suami dia telefon, Ustazah, isteri saya masuk hospital, sesak nafas. Rupanya pergi ke hospital, doktor kata dia ada masalah buah pinggang. Air tak boleh nak dikeluarkan, ada masalah proses, jadi lebihan air naik ke paru-paru. Naik ke paru-paru, dia sesak nafas. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat meninggal dunia. Sakit dia 4 hari je. Tak sempat anak nak rasa susah, tak sempat suami nak rasa beban jaga dia. Ini kita nak puan-puan. Berapa banyak mak-mak yang ditinggalkan dekat rumah orang tua kerana anak tak sanggup jaga. Saya pergi ke Kuala Kubu Baru, ada satu rumah orang tua-tua kat situ. Dihantar mak kat situ 3 tahun, tak pernah jenguk walau sekali. Anak ada 8 orang. Tinggal mak. Sebab apa? Mak dah tak berdaya, kena pakai pampers apa semua. Daripada hari pertama saya masuk situ, sampailah 14 hari saya duduk untuk buat kajian hukum kan, 14 hari. Daripada hari pertama sampai hari terakhir, puan-puan tahu apa perkataan keluar daripada mulut mak dia? Sampai hati anak aku, sampai hati anak aku, sampai akhir. Saya pegang, saya duduk dengan dia, cik kenapa sebut begini cik? Dia kata sampai hati anak aku. Itu je kat mulut dia. Saya usap tangan dia, saya kata cik, kita makan dulu ya cik, sebab waktu tu tengah waktu makan. Dia tarik tangan, tak nak. Dia buat tak reti kat saya. Allah, malu pun ada lah juga kan, orang tak sudi kita pegang tangan. Waktu dia pusing belakang, tidur, dia baring. Saya cip badan dia, tekan kat sini kan. Tak berhenti sampai hati anak aku. Kemudian agaknya bila dia tengok saya duduk kat situ lama, saya ada urut-urut dia pun pusing kat saya.
Saya kata, cik makan nak tak? Tadi tu macam jual mahal dengan saya, kan? Lepas tu bila dah agaknya saya dah lama sikit, dia pun lembut hati, dia pun nganga mulut, saya suap, menangis. Dia kata, aku ni anak aku 8 orang. Tapi daripada hari pertama aku masuk hospital, seorang je yang datang. Sampai hari ni dah 3 tahun dekat sini, tak ada siapa datang ziarah. Dia duduk di rumah dia puan-puan, semua anak-anak duduk sekali dengan dia. Dialah yang beli beras, dialah yang sediakan makanan, semua dia buat. Bila dah begitu, dia kata, dia satu hari aksiden, jatuh motor, terbelah ni atas kepala ni. Jahit ni kita tengok ni. Jahit, masuk ke hospital, doktor kata sejak daripada hari tu dia lumpuh, tak boleh bangkit, tak boleh bangun. Daripada hari pertama sampailah hari tersebut, anak-anak tak pernah datang ziarah. Dia sebut dengan saya, sampai hati anak aku. Saya kata dengan dia, cik jangan sebut macam ni, kan? Anak itu biar dia dengan Allah Ta'ala. Cik kena ikhlas, saya sebut. Mak kena ikhlas, mak. Mak kena redha dengan anak mak, walaupun mak sakit hati sangat dengan anak mak. Mak tak ikhlas dengan anak mak, hidup anak mak akan susah sepanjang hayat dia. Saya sebut begitu pada dia. Dia senyap, tak kata apa. Tapi itulah yang keluar di mulut dia sampai hari terakhir. Sebab tu puan-puan, siapa yang ada anak ramai, jangan ingat anak kita jaga kita. Tadi kakak tadi hak meninggal dunia, bila dia dah meninggal hari Jumaat tu, malam yang tunggu nak baca Quran, sebab dia meninggal malam kan lepas maghrib. Hak tunggu nak baca Quran daripada tengah malam sampai ke subuh ni, kawan-kawan dia ni lah, hak sama-sama datang masjid ni. Sebab tu kenai buat baik dengan kawan-kawan kita ni. Hak ni esok nak datang baca Fatihah kat kita, nak baca Quran ni. Jangan buat jahat kat orang, jangan kata kat orang. Mulut jaga. Kawan-kawan datang baca Quran penuh kat surau. Sampailah esok pagi lepas nak mandikan jenazah puan-puan, jenis saya ni, saya nak waris. Saya tak suka orang luar, kerana kita tak tahu apa benda keaiban kita nak terbuka. Kan, sebab saya dah jumpa macam-macam, najis tak berhenti lah, darah tak berhenti. Jadi saya tak nak orang luar tahu, saya nak waris dia. Anak dia 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. Tak ada seorang sekolah agama, tak ada seorang ustaz. Jadi nak mandikan jenazah ni, duduk depan jenazah, anak dia berdiri tegak, tak tahu nak buat apa, menangis yang perempuan. Dia kata dengan saya, ustazah, kami tak tahu mandi jenazah. Saya kata tak apa, tak tahu, saya boleh ajar. Saya akan tunjuk ajar, tapi saya akan sebut abang dengan kakak buat. Sebab tu mak dia kan. Saya kata sebagaimana dulu mak pernah mandikan abang dan kakak, hari ini khidmat terakhir, bakti terakhir, abang dengan kakak mandikan jenazah mak. Sebagaimana tangan dia dulu pernah suapkan makan, tangan inilah yang akan dibersihkan untuk dihantar menghadap Tuhan. Sebagaimana dulu dia pernah cuci punggung kita, hari ini abang dengan kakak kena cuci dan istinjakan punggung mak. Senyap anak dia. Saya ajar mandi daripada atas sampai hujung puan-puan. Bila anak yang mandi, apa rasa dia? Ya Allah, ya Tuhan, saya rasa kalaulah boleh diberikan senyuman oleh si mati, sudah tentu si mati akan senyum sepanjang pemandian tadi. Cium ni tangan ni, tak berhenti. Terima kasih mama, maafkan kami mama, ya Allah ampunkan mama. Tak berhenti sepanjang 1 jam kita mandikan jenazah. Anak dia gosok ni, saya perhati daripada hujung. Anak yang mandikan mak, macam mana rasa dia? Dia gosok dengan penuh halus, dibelik satu persatu celahan jari jemari mak ni. Abang duduk di sebelah kanan, sebut kepada kakak di sebelah kiri. Kakak, lepas ni tak ada dah tangan mak buat kerja-kerja dalam rumah. Kakak kena bantu abang buat apa yang tangan mak buat untuk kita bantu abah kita. Ya Allah. Mak dia mungkin tak pernah pesan nanti kalau mama mati jaga ayah. Mak dia mungkin tak pernah pesan nanti kalau mama mati buat macam ni pada mama. Tak pernah. Tapi Tuhan nak bagi puan-puan. Masuk sampai ke hujung. Dia sebut pada adik dia yang duduk di hujung, adik lepas ni tak ada dah kaki mak berjalan dalam rumah kita. Adik kena bantu abang buat apa yang kaki mak buat untuk kita bantu abah kita. Subhanallah. Dia tak pernah membayang, tapi Tuhan bagi puan-puan. Saya bila tengok begitu, saya tengok ya Allah, nak kata dia selalu ke masjid, tak kuat masjid pun. Tapi saya husnuzan dengan Allah Ta'ala. Mungkin kerana dia rajin datang majlis ilmu, hak kita duk buat halaqah Quran, Tuhan balas dengan cara dia mati diuruskan oleh anak-anak yang dia sayang. Dia mati diuruskan oleh orang-orang yang cinta kepada dia puan-puan.
Dah selesai mandi jenazah, akhir sekali anak-anak papa abah terkejut isteri meninggal cepat sangat. Duduk depan muka dia, saya ingat sampai hari ini. Suami dia sebut terima kasih ya kerana melahirkan anak-anak abang. Anda kan? Dulu waktu hayat hidup tak sempat nak ucap, mati baru sempat. Terima kasih kerana melahirkan anak-anak abang. Terima kasih menguruskan keluarga kita. Abang redha dengan ya, selamat jalan. Tunggu abang kat syurga. Dia cium dahi isteri dia. Puan-puan, Nabi sebut orang perempuan, suami redha pada kita, selesai. Cuci kaki, cuci tangan, insya-Allah masuk syurga. Selesai dia. Sebab tu kita ni mungkin kita semayang kita tak berapa banyak, Quran kita pun sikit kita baca, sedekah kita pun kurang. Sebab tu jangan berhenti buat kerja-kerja kebajikan walau sikit. Jangan pernah mengeluh dengan urusan-urusan rumah tangga. Jangan mengeluh. Hak tu yang mungkin Tuhan nilai dia ni hayat hidup dia, sabar dengan hidup dia, sabar dengan suami dia, sabar dengan anak-anak dia. Sabar dia itu Allah kata aku nak bagi dia husnul khatimah. Allah Ta'ala boleh bagi. Sebab tu jangan kita sebut pandang amal-amal walaupun sikit dengan sebelah mata. Jangan buat puan-puan. Mungkin hak dulu kita pernah sabar tahan sikit je, rasa sakit hati mulut nak jawab ni, nak kata dekat suami ni, tapi kita tahan ni kerana apa? Aku ni tak lama dah nak mati ni. Hak kita tahan itu mungkin yang akan jadi husnul khatimah kita. Mungkin sebab kita tak tahu apa amal nak bawa kita masuk syurga. Mungkin bukan semayang, mungkin bukan sedekah, rupanya sabar kita dengan keluarga kita. Itu ulama sebut ya. Sebab tu ibu-ibu khususnya yang ada depan saya ni kan, kalau tengok tangan kita ni dah kedut-kedut, dah tua dah tangan kita ni kan. Tangan ni dah banyak berkorban untuk keluarga kan. Tangan ni dah banyak masak, dah banyak basuh pinggan, dah banyak basuh kain. Semua tangan ni dah banyak buat kan. Tangan dah jaga, dah elok dah. Mulut kadang-kadang kena jaga sikit lagi. Nabi kata mulut mak ni, mulut mak. Mulut mak kalau keluar perkataan yang menyakitkan hati orang, Nabi sebut perkataan yang menyakitkan hati orang itu umpama anai-anai yang akan makan segala amal yang dilakukan oleh tangan. Nabi kata, kita semayang dah banyak, dah datang majlis ilmu baca Quran, kita duk rasa macam banyak amal kita, rupa-rupanya habis dimakan oleh perkataan yang menyakitkan hati tadi. Abang ingat abang seorang je penat, saya pun penat juga. Tu padahal baru sudah baca Quran tu. Tu kan. Itu mak-mak orang perempuan ni jaga. Mulut orang perempuan ni kadang-kadang bukan dia nak marah, tapi sebab dia penat. Penat dia buat ni, akhirnya penat tu dia keluar kat sini. Tu kena jaga. Sebab tu orang perempuan bila kita penat, kena rawat penat kita. Rawat penat macam mana? Kalau rasa tak larat sangat, rumah berselerak. Kalau rasa nak rehat tu dengan tidur puan-puan. Jangan kita duk buat juga, akhirnya penat tu jadi berganda keluar kat sini. Jangan. Kalau kita rasa tak larat, cakap dengan suami, bagi yang masih ada suami. Sebab orang lelaki-lelaki ni kadang-kadang tak faham. Kita ketuk pintu, tak faham dia ni. Kata kita nak suruh buang sampah, dia tak faham. Sebab tu kalau saya duk buat runding cara keluarga kan, kadang-kadang datang bergaduh pasangan-pasangan. Kenapa bergaduh ni? Suami saya tak pernah faham saya, ustazah. Apa yang dia tak faham, saya tanya. Bertahun-tahun kahwin, kain pelekat dia tu kan, hak bulatan tinggal kat tepi katil tu, tak reti-reti nak simpan. Suami isteri marah kan. Saya tanya dengan dia, cakap tak dengan suami? Takkan tak faham-faham? Orang lelaki memang tak faham puan-puan. Sebab tu orang perempuan ni jangan main-main. Kalau dia marah bukan takat anak, dengan laki-laki kena marah tu. Tu pun kalau orang jiran lalu tanya buat apa tu kan, jiran-jiran kena marah sekali. Orang perempuan ni jangan main. Sebab tu orang perempuan ni cakap, bang boleh tak kain pelekat abang tu ambil sidai bang? Orang laki-laki dia takkan faham. Jangan kita ingat saya ni hidup 30 tahun dah dengan dia, memang dia tak faham. Psikologi kata orang laki-laki ni kita kena bercakap, bagi tahu 1, 2, 3, 4. Kalau kita nak masak, contoh kita cakap suami kita, bang pergi kedai beli, saya nak masak tom yum hari ni, boleh tak dia beli? Kena tulis 1 tomato. Tu pun kadang-kadang kena tulis hak merah. Sebab kadang dia pergi dekat kedai tengok ada hak merah, ada hijau, ada telefon balik, merah ke hijau ni? Tekan orang lelaki. Nombor 2, beli halia. Tu pun kadang-kadang kena tunjuk gambar, ni halia. Kalau tidak dia beli lengkuas, marah pula kat orang tua tu kan. Dia tak macam kita orang perempuan. Kita orang perempuan, kita cakap suami kita, bang bawa saya pergi kedai, saya nak beli ayam. Apa kita beli kat kedai puan-puan?
Ya Allah, segala ayam dia beli. Dia beli ayam, dia beli berus toilet, dia beli kain tola, dia beli kereta baru walau kereta lama berakar dalam peti air, dia beli orang perempuan ni. Kan? Dia beli nak masak sampai hari Selasa beli. Bawa balik semua barang-barang beli masuk peti air, tiba-tiba datang rasa tak larat. Hari ni kita beli ya bang. Tu kan, padahal dah beli banyak-banyak dah ni. Dia order Grab food. Itu orang perempuan. Kan? Sebab tu kita kena jaga. Ya, hak mulut kita ni, sebab sains kata orang perempuan satu hari dia boleh bercakap sampai berapa perkataan? 20,000. Sebab tu tadi kita berjalan nak main masjid kan, dengan jiran kita berjalan sembang. Masuk dalam masjid tunggu ustazah datang menyembang. Nanti balik pun menyembang lagi nak sampai rumah. Banyak betul modal kita. Orang perempuan ni jangan main-main. Kalau dia sembang satu benda tu, dia boleh jadi 14 benda. Nanti kan dalam otak kita ni kita ada macam kotak-kotak isu. Kita ada sembang tentang baju raya, kasut raya, ni nak balik raya, semua ni. Kalau orang lelaki-lelaki, dia satu kotak tu dia buka. Contoh dia sembang tentang nak tukar langsir raya, satu je langsir je dia buka. Dia takkan buka hal lain, orang lelaki-lelaki. Tapi kalau orang perempuan, wah, daripada langsir raya dia boleh baju raya, apa semua dia boleh ni. Sampai sekali tiba-tiba duk sembang, marah kat lelaki. Sebab apa? Naik dekat Facebook dia tengok ada lelaki orang lain kahwin lain, lelaki sendiri berasa nak marah. Itu orang perempuan. Dia boleh buka-buka, dia bersambung-sambung. Itu. Sebab tu kita kena jaga, kena kawal. Ya. Sebab tu nak datang bulan Ramadan ni, saya pesan kepada semua mak-mak ni, siap sedia sebab Ramadan ni kalau tak dikawal, mulut kita akan jadi lebih lancang. Puasa dah jaga, semayang dah jaga, sedekah dah bagi, mulut kena tahan sikit lagi. Ya. Sebab tu kena tengok. Okey? Ada lagi? Ya. Kencing. Okey, ini masalah kencing tak tos. Biasa mak-mak ni kan dah beranak apa semua, bersin sikit. Sebab tu orang perempuan kalau nak bersin dia lipat kaki, dia silang kaki kan, tahan. Sebab kita bila kita dah beranak banyak kali kita ada masalah nak gerik, dia panggil. Kemutan kita ada masalah. Okey, bila siapa yang ada masalah kemutan, kalau dia jadi sekali je, contoh dia tak pernah jadi pun selama-selama ni, sekali tu je. Kalau sekali tu dia tengah semayang, dia bersin ke batuk ke terkencing, batal kali pertama. Tapi kalau yang memang sentiasa, ustazah saya ni dah tua-tua ni, ustazah asal bersin je kencing, asal kencing je tengah bersin lah tu contohnya kan. Kalau hak tu nama dia penyakit. Kalau penyakit ni ulama kata tak batal semayang, tapi ada tata cara nak semayang. 6 penyakit. Sama. Ini sama adik-beradik ni. Yang pertama, kencing tak tos, atau dia panggil silsil baul. Kencing tak tos, istihadah, kentut faraj. Siapa ada kentut faraj ni, jaga, ikut tata cara ni. Ya? Kencing tak tos, istihadah, kentut faraj, buasir, pakai beg kencing, pakai beg najis. Ni 6 penyakit sama adik-beradik. Nak semayang, siapa ada 6 penyakit ni, mesti, ni untuk semayang fardu, nak semayang mesti tunggu azan dulu. Dia tak boleh ambil wuduk sebelum azan, tak boleh, tak sah wuduk dia. Azan, Allahu Akbar, kita pun pergi bilik air. Pertama tunggu azan. Dah pergi bilik air, siapa yang ada kencing, basuh. Siapa yang ada istihadah, basuh. Siapa ada penyakit buasir, basuh najis dulu. Dah basuh najis, mesti diletak pelapik. Tu, cuci najis, letak pelapik. Kalau yang jenis terkencing tu, pakai pad ke, panty liner ke, apa lagi pakai? Pampers. Pakailah pampers. Saya ni kalau bersin kencing ustazah seliter, pakai pampers, jangan pakai pad. Ni. Yang kedua. Yang ketiga apa? Berwuduk, dah selesai berwuduk, mesti langsung bersegera ke tempat semayang. Jangan kona-kona jiran panggil, pergi sembang dengan jiran. Balik daripada duduk sembang dengan jiran tu, bersin, cik, terkeluar kencing, batal wuduk. Termasuklah ni, nak pergi basuh baju sekejap lah, dah ambil wuduk dah ni, pergi nak basuh baju, lencong nak basuh baju, keluar kencing tadi, batal. Tapi kalau daripada tempat wuduk nak menuju ke tempat semayang, tak batal. 3. Sama juga kalau kentut faraj, keluar daripada bilik air tu berasa bubble-bubble, tak batal. Dengan syarat tujuannya adalah tempat semayang. Yang keempat, ini paling penting, satu wuduk sah untuk satu solat fardu sahaja. Kalau kita ambil wuduk zuhur je lah.
Maghrib je tak boleh tahan sampai isyak. Dan yang terakhir sekali, wuduk tadi boleh diguna untuk semua solat sunat, tak ada masalah, termasuk semayang tarawih. Saya ni ustazah jenis batuk terkencing, macam mana saya nak semayang tarawih? Boleh ke? Boleh. Okey, cara dia macam mana? Pertama, dah masuk azan isyak, kita ambil wuduk isyak. Kita pakai pad apa semua, kita wuduk, kemudian kita masuk tunggu imam semayang. Dah habis semayang dengan imam, berasa terkeluar, perlu ambil wuduk baru dah? Tak perlu dah. Semayang je dengan wuduk tu. Cuma kalau kita ni, dia kadang-kadang datang batuk tu kerap batuk kan, kerap batuk jadi kerap terkencing. Bila kerap terkencing, kalau kita punya, dia panggil zahir farash kita tu, kalau dia duduk macam tu tak rapat, dia akan keluar kencing. Tapi kalau kita duduk ni, dia akan rapatkan kita punya bahagian farash, jadi minimum lah keluar kencing. Jadi nak semayang tarawih tu duduk. Kalau kita ni yang banyak sangat duduk ceret duduk. Tapi kalau kita yang sikit-sikit je, sekali-sekali mungkin 4 rakaat sekali baru dia keluar. Hak tu kalau nak berdiri boleh berdiri. Tapi kalau selain pada tu, nasihat saya duduk, sebab itu lebih menenangkan jiwa untuk kita semayang. Ya? Jadi 5 benda ni kena jaga. Okey? Tapi kalau semayang jamak, siapa-siapa ada 6 penyakit tadi, nak semayang jamak mesti dengan 2 wuduk. 1 wuduk untuk jamak zuhur, 1 wuduk untuk jamak asar. Takdimnya itu mesti dia ada gap, ada apa, pemisah dia dengan cara dia ambil wuduk yang baru untuk the next semayang. Okey? Ada lagi? Saya nak tanya, macam kita lah selalu kaum wanita yang selalu pergi ke masjid bersembahyang jemaah. Macam pandangan nasihat ustazah lah, ada macam setengah tu dia suka macam dia buat macam kat rumah lah, berborak-borak, bercakap-cakap sampai jemaah tu kan nak sembahyang sunat, dia menyembang. Saya nak tanya lah ustazah, tolong bagi jawapan. Terima kasih. Okey, itulah saya kata tadi, orang perempuan ni sebab dia banyak modal menyembang, tak berhenti beradu. Kadang-kadang suami tu kan, kalau kita cakap dia panjang, bang gini apa, suami kita balas, okey, ya ke, baik. Itu kan suami kita, dia tak manjang-manjang kan. Tapi kalau orang perempuan manjang, baik. Macam mana nak buat kalau ke rumah Allah? Kalau kita boleh kawal diri kita. Aku ni datang masjid, aku nak semayang, aku tak nak buat benda lain. Diri kita boleh kawal. Tapi kalau orang lain, kita boleh kawal tak? Tak boleh kawal. Nak bagi tahu dekat orang, kena hati-hati. Salah tegur, esok dia tak datang masjid dah. Salah tegur, dia akan rasa merajuk. Orang tua-tua ni kadang-kadang sensitif hati dia. Tegur sikit je, ya Allah, 7 keturunan berasa dia tu kan. Jadi nak tegur orang ni, tengok orang. Kalau dia ni jenis boleh tegur, kita tegur. Tapi kalau jenis tak boleh tegur, macam mana nak buat? Kadang-kadang panggil lah, bagi tahu dengan ustaz, bagi tahu dengan ustazah dalam tazkirah, kita bagi tahu. Kita datang masjid ni, kalau kita menyembang, tak ada beza kita dengan duduk di rumah. Jadi datang masjid ni kita nak buat apa? Nak beribadat je. Tapi bukanlah sampai orang tegur pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak tengok orang pula. Biar bersederhana. Datang masjid jangan tak tegur orang, kena tegur silaturahim. Nabi kata siapa nak panjang umur, siapa nak dimurahkan rezeki, silaturahim. Tapi janganlah orang dah azan pun menyembang lagi. Kalau dia ajak kita menyembang, cakap elok-elok. Dah azan dah tu, jom kita semayang. Kan? Kita ni duduk menyembang daripada tadi, jom kita baca Quran contoh. Cuma mulut tu kena hati-hatilah. Kadang niat kita bagus tapi orang pula kecil hati. Jadi kena pandai-pandai. Ya, jadi saya ingatkan kepada semua jemaah yang datang sini, kita datang masjid ni sambil-sambil niat iktikaf ni dapat ni. Niat iktikaf. Kita datang nak dapat pahala, kita datang nak dapat ketenangan. Datang kita sini sebab apa? Yang paling penting kita nak dapat keberkatan. Ni puan-puan, kita datang tadi banyak-banyak masalah kat rumah kita tu kan. Macam-macam dalam rumah kita tu. Ini sebab tu puan-puan datang sini majlis ilmu, satgi puan-puan bawa balik keberkatan. Berkat ni lah yang akan jaga anak kita bagi elok-elok, tak sakit, yang bagi tenang rumah tangga kita, yang hati duk rasa baran sangat nak marah, dia akan lapangkan dada. Itu berkat. Sebab tu datang banyak-banyak majlis ilmu. Walaupun datang tidur je ustazah, tak apa. Tidur dalam majlis ilmu pun lebih baik daripada tidur di rumah. Okey? Ada lagi? Ya.
Dia suami tak datang, dia izin kita datang, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau sampai menimbulkan cakap-cakap orang, bini dia datang masjid, laki tak datang, jangan datang. Kalau sampai mendatangkan, boleh. Kalau suami kita izin, pergilah, abang ni dah uzur, abang tak boleh nak berjalan, awak nak pergi masjid, pergilah, pergi. Selepas kita dah selesai tanggungjawab kita dengan suami, pergi, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Dia baca Quran lebih kuat, mengganggu semayang kita. Okey, ni kadang-kadang itulah orang kata buat ibadah ni jangan penting diri sendiri. Baca kuat-kuat sebab apa? Sebab dia rasa puas hati kalau baca kuat. Dia tak tengok kiri kanan. Semayang pun sama. Semayang ni kalau kita berasa kita terduduk atas kaki orang sebelah, apa kita buat? Angkat bontot tu, duduk macam tahiyat awal. Jangan kita duduk juga tekan. Orang sebelah ni dah pula dah ada kakinya cagu dan sebagainya kan. Lelehai mata, kita tengok banyak dosa agaknya dia ni kan. Padahal kita duduk atas kaki dia ni. Sebab tu puan-puan, siapa yang terduduk atas kaki orang, siapa yang terduduk atas kain telekung orang, angkat punggung, duduk seperti duduk tahiyat awal, ya. Sembahyang jangan pentingkan diri sendiri. Termasuk juga kita yang nak buat amal ibadah yang sunat-sunat ni. Baca Quran, tengok ada orang sembahyang, lahankan suara. Kita nak sembahyang contohnya. Kan kita nak semayang tapi orang ada ada kuliah di depan contohnya. Ada kuliah. Kita carilah sudut yang tak mengganggu, sebab sekali orang kat depan mesti serba salah. Sebab apa? Dia tengah duduk semayang, nak diperlahankan suara tengah kuliah. Jadi kita yang seorang ni jangan penting diri, cari sudut-sudut yang tersembunyi sikit yang kita boleh semayang, tak ganggu siapa-siapa. Jadi kalau tadi tu macam mana nak buat orang tu kuat sangat? Kalau kita tak boleh ubah dia, kita kena ubah kita. Kita duduk dekat dengan dia ganggu, kita cari ruang lain yang tak terganggu dengan bacaan Quran dia tadi. Duduk jauh-jauh sikit. Sebab manusia ni puan-puan, sampai bila-bila kita tak boleh ubah dia. Termasuk suami kita pun. Kita nak suruh suami kita jadi imam, tapi dia tak mau jadi imam. Nak buat lagu mana? Ujian manusia ni dia berbeza-beza. Ada orang Allah uji dengan suami, dia baik dah ya Allah. Jemaah saya baru ni di Putrajaya, baik, subhanallah, semayang, jaga puasa, jaga sedekah pun selalu duk bagi orang makan. Allah uji dia dengan anak dia murtad, keluar daripada agama Islam. Ujian. Datang jumpa saya menangis, ustazah, apa salah saya? Saya dah buat dah ustazah. Saya hantar anak saya sekolah, saya bagi pendidikan terbaik, saya bagi duit dekat dia, tapi dia pilih keluar daripada agama Islam. Nak cakap macam mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila mana Nabi minta dengan Allah, ya Allah, bagilah hidayah kepada bapa saudaraku. Nabi minta kan? Apa jawapan Allah? Nabi ni puan-puan, orang yang kalau dia tengok, Allah confirm bagi. Dia tengok kot langit. Apa Quran sebut? Allahumma salli ala Muhammad. Antuwalu wujuhakum syatral masjidil haram tu. Turun ayat tu kan. Perintah supaya kiblat manusia ni daripada menghadap ke Masjidil Aqsa dialihkan Masjidil Haram. Kenapa beralih tu? Nabi tengok ke langit, datang lintasan seronoknya kalau umat Islam menghadap Kaabah, langsung turun ayat supaya dialihkan Kaabah. Tengok. Tapi dalam urusan nak ubah orang, Nabi minta dengan Allah sampai menangis Nabi. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah pada siapa-siapa yang kau nak, tapi aku boleh bagi hidayah pada siapa-siapa yang aku inginkan. Nabi minta pun Allah tolak, kita betah lagi. Ya? Kenapa Allah tolak? Bukan kerana Allah tidak kasih kepada Nabi, tapi kerana nak jadi pelajaran kepada kita hari ini. Hak kita nak, kadang-kadang Allah tak bagi. Sebab apa? Namanya ujian. Betah lagi suami kita apa semua ni kan. Kadang-kadang kita sabar sikit je. Mungkin Allah nak masukkan kita dalam syurga bukan sebab semayang kita, tapi sebab sabar kita dengan suami kita. Sebab orang tak tahu puan-puan, hak kita berjuang dalam hidup kita ni, hak buruk suami kita, kita takkan nak cerita ke orang kan.
Kita dengan Allah Ta'ala je. Jadi bertahan sikit dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bantu kita insya-Allah. Sebab nak ubah orang tak boleh. Yang boleh ubah hanya diri kita sendiri. Pilihlah untuk tak sakit hati dengan orang, lapang dada dengan orang. Cari tempat-tempat lain untuk kita beribadah. Itu yang paling afdal. Ya? Sebab hidup kita ni kalau nak bergaduh, sampai bila kita nak bergaduh? Hidup ni ada dua kepastian. Kalau tak kita mati dulu, dia mati dulu. Confirm. Jadi bila dah dua sama juga kita kahwin pun. Kalau tak kita mati dulu, suami kita akan tinggalkan kita. Kalau tak berpisah hidup, bercerai hidup, sudah tentu bercerai mati. Sudah tentu. Sebab tu apa? Pasal apa kita nak jadi orang yang tak baik? Jadi orang baik. Hidup tak lama pun. Ni duduk depan saya rasa ada lebih 60 dah kan? 60 ni dah dapat subsidi Allah Ta'ala dah ni. Umur. Jadi nak buat apa lagi nak jadi orang yang sakit hati ke orang? Cukup jadi orang baik. Sikit lagi nak mati. Mudah-mudahan mati kita dalam husnul khatimah insya-Allah. Okey, ada lagi? Nah. Tiang. Tak boleh. Macam ni lah tu tiang tu kan. Kalau ada orang semayang tu, dia tak boleh duduk di depan tiang. Saf tu okey. Kalaulah boleh dielakkan tiang, maknanya kita penuh hak tak ada tiang dulu. Tapi kalaulah tak boleh elak tiang, contoh tu kan, maka kita duduk je. Walaupun ada tiang-tiang tu, tiang tidak menghalang kesempurnaan saf. Sebab begitu dah bangunan dia, kita nak buat macam mana? Tapi kalau boleh dielak, contohlah kita jemaah tak ramai, contoh hak tiang tu tadi, kalau kita tak buat satu saf dengan tiang, kita buat belakang tiang ataupun depan tiang, itu lebih baiklah. Okey? Ya. Wajib tak kita? Sembayang. Dia mak saya kan, misalnya kata mak sakit. Mak dah macam hilang ingatan, macam itulah, sikit-sikit. Wajib tak kita wudukkan dia, suruh sembahyang? Okey. Okey. Kadang ingat, kadang tak ingat, macam tu. Okey, mak kita, suami kita, siapa-siapa orang yang kita sayang ni, kalau dia ada penyakit demensia, nyanyuk, kadang dia ingat, kadang dia tak ingat. Waktu dia ingat, dia wajib sembahyang. Waktu dia tak ingat, dia gugur kewajipan sembahyang. Kita tengok, dia ni setiasa-setiasa dia tak ingat ni. Kan? Baca Fatihah pun tak betul. Kan? Dia rukuk baca Fatihah, sujud baca Fatihah. Kalau dah jadi begitu, dia panggil hilang kewajipan sembahyang. Hilang kewajipan sembahyang ni maknanya dia memang dah begitu keadaannya lah. Tak perlu kita paksa dia sembahyang pun. Tapi kalau yang sakit, dia sedar diri, tak nyanyuk, ni wajib sembahyang. Hilang macam ingatan. Misalnya kata dia baca Fatihah pun kadang setengah dia dah berhenti. Macam tu. Tak wajib dah. Biar jadi. Kalau dia nak buat, buat. Kalau tak nak buat pun tak apa. Sebab dia gugur kewajipan sembahyang dah. Sebab apa? Dia panggil kewarasan tu tak ada. Kewarasan tak ada, termasuklah dia tidur ke, pengsan ke, gila ke, ulama sebut hilang, gugur syarat wajib sembahyang. Okey, ada lagi? Ya. Kalau macam kita menjaga mak kita yang begitulah, yang demensia ni, macam contoh kita sebagai anak yang terdekat tu, apa tanggungjawab, apa yang perlu kita buat? Kita jaga mak yang kita nak ingatkan dia ke, ataupun kita ambilkan wuduk untuk dia ke, ataupun kita dah dia tak ingat dah lah, macam kita ambil sikap macam tu ke macam mana? Okey, dah dia tak ingat. Okey, faham. Okey, kita yang jaga. Kalau dia dah tak ingat, tanggungjawab kita ni kena memastikan kawasan tersebut bersih. Jangan lagi kalau kita dah dia tak ingatlah, kencing merata apa semua kita biar. Padahal dalam keadaan kita ni duk semayang dalam rumah, ni kena jaga. Yang kedua, kalau dia tak ingat nak buat macam mana? Kan kita jangan paksa dan jangan kita marah ke orang lain. Korang ni tak nak peduli mak ni. Kita pula bergaduh adik-beradik. Hari ni ramai adik-beradik yang bergaduh walaupun mak ayah masih hidup. Kita ni kuat kita puan-puan sebab mak ayah je. Mak ayah dah mati habis, semua bawa keluarga masing-masing dah. Sebab tu kalau selagi boleh jaga, kita jaga. Bagi hak khidmat bakti terbaik yang boleh kita bagi. Kalau nak kata lepas tanggungjawab tu tidaklah juga. Tapi kalau dah begitu dia tak boleh semayang, apa ada pada diri dia tu kita terima. Ya.
Okey. Kalau semayang tak ada gantian, tak ada fidyah semayang. Tapi kalau puasa ada fidyah. Fidyah tu bila waktu dia sakit. Kalau lah mak kita sepanjang hayat dia puasa macam biasa, tak ada lah tarik dia tak puasa apa kan. Cuma tahun dia sakit tu je dia tak mampu puasa. Hak tahun dia sakit itu difidyahkan. Waris kena bayar fidyah. Kalau 3 tahun, 3 tahun. Mesti waris mesti selesaikan fidyah puasa. Semayang tak ada, semayang urusan dia dengan Allah Ta'ala. Cuma sebagai anak kita boleh bantu dengan cara kita sedekah. Sedekah bagi pihak mak, sedekah bagi pihak si mati. Ya Rasulullah, inna ummi matat afa atasaddaqu anha? Tasaddaq, kata Nabi. Ya Rasulullah, sahabat beritahu, mak aku dah mati, bolehkah aku sedekah bagi pihak dia? Nabi kata sedekah. Jadi bila Nabi sebut begitu, ulama sebut inilah dalil mengatakan boleh sedekah bagi pihak. Siapa yang tadi tabung sedekah berjalan kan, sedekah bagi pihak mudah-mudahan. Macam saya buat buku ni kan hari tu, kita buat dengan peserta ulama Malaysia. Saya ceritalah, ini buku kelima saya. Cuma dia jilid ni 2 jilid ni. Hak jilid pertama ni ada satu pasti dekat rumah saya, pusat Islam, pusat asuhan tunas Islam tu kan, pasti nak roboh dah. Jadi tak ada orang kampung tak ada duit nak betulkan apa semua. So saya buat buku ni. Saya buat wakaf. Siapa bagi duit kat sini, duitnya itu akan disalurkan untuk pembangunan pasti tadi. Buku ni hadiah kepada pewakaf. Duit tu pergi ke sana. Puan-puan tahu saya dapat berapa dengan ni? Makcik-makcik, ibu-ibu. Puan-puan tahu saya dapat berapa? 38,000 buat buku ni. Orang tanya, Ustazah kenapa tak ambil? Kalau saya nak ambil, royalti boleh je. Tapi kita tak ambil kerana kita nak bantu. Sebab kadang-kadang kita nak wakaf ni mungkin sikit je, RM10, RM10, tapi combine ramai-ramai, satu sekolah tu boleh dapat manfaat. Tapi hari ni Alhamdulillah berdiri tegak. Oh ya Allah, cikgu dia sampai hari ni kalau pantang saya datang dia layan macam saya ni ahli parlimen macam YB saya ni. Dia kata YB pun tak tolong tak tolong. Jadi dia layan saya, ya Allah, sampai kadang-kadang saya pun malu kalau balik kampung. Hak ni hak kali kedua ni kita buat dengan peserta ulama Malaysia. Sebab peserta ulama Malaysia ni kadang-kadang dia turun dekat sekolah orang asli tu kan, kat Banting tu. Jadi dengan kita punya pengurusi, kadang-kadang kita turun Ramadan, kita turun bagi bantuan duit, kita bagi ni. Kerana saya ni saya tak ada duit, jadi saya buatlah macam ni. Jadi semua siapa hak membeli ni kita sama-sama menyumbang lah untuk aktiviti-aktiviti macam tu. Itu kita sebut kadang-kadang kita niat sikit je, sedekah sikit je. Tapi ulama sebut pahala dia sampai kepada si mati, hak pelaku pun dapat juga. Itu seronok dia tu. Masjid, kalau masjid ada nak buat wakaf apa-apa benda ni, wakaf bagi pihak si mati puan-puan. Puan-puan dapat, si mati pun dapat, tak rugi. Okey, tadi siapa lagi nak tanya tadi? Saya salah penjelasan ni saya. Macam ni, orang yang tu kadang memang 2 hari, 3 hari tak ingat apa-apa. Nanti satu masa dia ingat, memang semua ingatlah. Macam mana kewajiban penjaganya ni untuk dia biar sembahyang dalam masa ingat. Kita nak jaga setiap hari ataupun, tapi kita kadang tak pasti, tak tahu bila dia ingat ke tak ingat. Tapi kadang-kadang betul kan. Yang betul tu wajib sembahyang. Macam tu Ustaz. Wajib. Jadi macam kita ni yang jaga, kena pastikanlah. Kena betul-betul jagalah ya. Kalau tak macam mana Ustaz saya? Dosa tak saya? Kalau kita adalah orang yang bertanggungjawab, contohnya macam kita mak kepada dia. Dia kalau adik-beradik ni dia kurang sikit dah. Dia kira bertanggungjawab ni hak yang wajib memberi nafkah ni. Ayah kepada anak, anak kepada mak ayah contoh kan. Hak dekat ni tu kena jagalah. Sebab tu kadang-kadang benda ni tak semua orang sanggup berkorban. Saya tak boleh jaga, Ustazah, saya ada family saya. Itu kadang-kadang perlu pengorbanan. Jadi kalau nak jaga ni, kalau waktu dia ingat, dia sendiri wajib semayang. Tapi waktu dia tak ingat, kalau kita boleh bantu untuk dia ingat semayang, itu lebih baik. Tapi dari sudut kewajipan semayang, bila dia tak ingat tu dah gugur dah. Cuma kita jaga ni kena jaga sebaik mungkin lah. Dalam masa ingat tu kita kena jagalah. Kena jaga. Waktu tak ingat pun kena jaga. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang itulah tak semua orang sanggup. Saya sebut macam itulah ya. Kita orang perempuan lagi lah, kita ada tanggungjawab suami, tanggungjawab anak kan. Kalau kita sanggup buat, tak sanggup jangan kata kat orang lain. Kadang mulut tak jaga.
Kita tak mau buat, kita senyap. Orang lain nak buat, biar dia nak buat. Itu. Ya? Satu lagi yang terakhir mana tadi? Ni. Okey. Hak tu ada dalam buku saya yang buku kedua ni. Tok Imam baca, saya dalam ni ada banyak, kalau nak cerita satu-satu tak habis. Hak ni semua himpunan muzakarah fatwa kebangsaan, bukan saya jawab sendirilah. Suami tak mau semayang, semayang waktu sakit, semayang dengan stokin berlubang, semayang suami kita perokok, ada semua dalam ni. Kita semayang, kita ikut Fatihah tu rapat di belakang imam. Tok Imam Bismillahirrahmanirrahim, kita pun follow. Ulama kata boleh. Sebab apa? Kalaulah Tok Imam tu jenis baca laju, kita baca lambat, maka boleh kita follow dia. Tetapi yang afdal yang mana? Dengar dia baca. Dia baca, kita diam, dah habis baru kita start bacaan kita. Hak ni yang afdal. Tapi kalau Tok Imam jenis laju, kita baca sah Fatihah kita. Tarawih, kadang dia laju kan. Boleh tak ada masalah. Kalau kita baca tiba-tiba kita dah habis dulu daripada imam. Ulama kata kalau yang perkataan tak jejas semayang, tapi kalau perbuatan jejas. Kita pula rukuk dulu daripada imam. Hak ni tak sah. Tapi kalau perkataan tidak jejas. Okey? Alright. Saya rasa itu ada lagi. Buku ni. Okey, buku ni dekat luar dia jual satu ni 28, satu ni 35, RM63. Tapi hari ni kalau ada yang nak beli, kat belakang tu kita bagi kepada Pomsel ni, combo ni RM50. Dua. Kalau hak ni saja 30, hak ni saja 20. Okey, so saya rasa cukup sekadar tu. Ni bukan paksaan tau. Sekali ada pula yang mengadu ke imam, paksaan ni ustazah tu dah tak paksa. Siapa nak join, kita sama-sama bersedekah, jom. Okey, so saya rasa cukup sekadar tu. Tak ada dah kan? 1, 2, 3 tak ada soalan dah. Okey, kalau tak ada soalan dah, saya fikir tu sikit sebanyak yang kita nak kongsi. 2 jam. Berasa lenguh tak lutut? Lenguh tak pinggang? Tak rasa, ya Allah. Inilah kaki, tangan anggota-anggota yang esok-esok al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Puan-puan, esok kaki, lutut, tangan, sendi semua ni akan jawab dengan Allah, ya Allah, pernahlah tubuh badan tuanku ini duduk 2 jam meluangkan masa untukmu, ya Allah, untuk memperbaiki ibadahnya, ya Allah. Terima dia untuk masuk syurga-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan, ya. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Saya mohon maaf atas salah silap. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. Ya Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah, dengan penuh kerendahan diri dan keikhlasan hati, ya Allah, kami tadahkan tangan kami ini, ya Allah, tangan yang pernah dan banyak melakukan dosa ini, ya Allah. Sudilah kiranya Kau ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak serta zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk kami perbaiki diri kami, ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk kami perbaiki ahli keluarga kami, ya Allah. Tenangkan hati kami, ya Allah. Lapangkan dada kami, ya Allah. Permudahkan urusan kami, ya Allah. Rezekikan kami keringanan badan untuk kami solat di awal waktu, ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami bangun bertahajud, berqiyamul lail untuk-Mu, wahai Allah. Ringankan lidah kami untuk kami membaca Al-Quran di setiap hari di sepanjang kehidupan kami, ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami menghadiri majlis-majlis ilmu, ya Allah. Ringankan tangan kami untuk kami memperbanyakkan sedekah, ya Allah. Ya Allah, andai ada nilaian pahala pada kehadiran kami dalam majlis ilmu ini, ya Allah, kami panjangkan pahalanya kepada kedua ibu bapa dan pasangan kami, ya Allah, yang andai mereka sudah meninggal dunia, ya Allah, luas dan lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Andai mereka masih hidup, ya Allah, sihatkanlah tubuh badan mereka dan panjangkan usia mereka dengan amal soleh, ya Allah.
Berikan kebaikan kepada kami dunia dan akhirat ya Allah, dan rezekikan pengakhiran yang baik kepada kami ya Allah, dengan kesempatan untuk kami tuturkan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, dan janganlah kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Kasih semua banyak umur rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.